Mungkin ada siapa-siapa yang ada persoalan berkaitan dengan perkara ini, boleh kita jawab. Tapi awal lagi saya nak cakap, tolong jangan tanya soalan yang berkaitan dengan politik. Sebab apa? Sebab saya bukan ahli politik. Sekiranya saya ahli politik, tak ada masalah tanya soalan berkaitan politik. Dan juga bukan berkaitan fiqah, sebab saya pun tak alif dalam bidang fiqah. Saya hanya sedang belajar, iaitu berdakwah kepada orang bukan Islam. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan dakwah kepada orang Islam, kita akan cuba bincang. Dipersilakan. Dia ajukan oleh agama Kristian. Katanya Nabi Muhammad kahwin 9. Dia tanya saya. Dia jawab, tak dapat jawab. Tak dapat jawab, okey. Kalau biasanya, boleh tak saya bagi soalan yang tegas sikit lagi? Dia kata Nabi Muhammad kahwin 9. Sedangkan bila turun ayat Al-Quran bahawa poligami hanya 4 sahaja, semua sahabat perlu ceraikan isteri-isteri mereka kecuali boleh tinggal 4 sahaja. Tapi kenapa Nabi Muhammad tak boleh, tak perlu ceraikan? Bukankah ini double standard? Orang-orang bukan Islam katanya macam tu tau. Ataupun dia kata sebetulnya dan dia tahu macam mana dia nak ikut seorang Nabi yang gila seks. Nauzubillah min zalik. Mereka anggap Nabi Muhammad gila seks sebab apa? Sebab isteri Nabi Muhammad ramai. Ini adalah yang mereka fikir. Jadi bila ditanya kenapa Nabi Muhammad boleh kahwin 4 ataupun boleh kahwin ramai, kalau kita tengok sebetulnya Islam tak pernah memperkenalkan kahwin ramai. Islam tak pernah memperkenalkan poligami. Islam hanya menghadkan perkahwinan kepada 4 sahaja. Cuma bayangkan, pernah tak tengok cerita Maharaja Cina? Ada berapa maharani dalam seorang maharaja? Ada berapa orang isteri? Ada yang sampai beribu isteri tau. Tetapi mereka tak pernah tanya kenapa Islam. Sebetulnya Islam, yang pertama kita kena jawab, Islam tak pernah memperkenalkan kahwin ramai. Tetapi Islam menghadkan kepada 4 sahaja. Sebab apa? Sebab melindungi perempuan. Cuma bayangkan sekiranya Islam tidak had kepada 4, semua lelaki boleh kahwin 100 orang isteri. Bila ada orang peluang seorang isteri untuk jumpa suami dia, selepas 3 bulan sekali dia akan jumpa suami. Jadi bila Islam hadkan kepada 4, ada sebab. Yang pertama, Allah sebetulnya, itu yang pertama, Islam tidak pernah memperkenalkan poligami. Yang kedua, Islam galakkan monogami. Buktinya apa? Allah kata sekiranya kamu tidak dapat berlaku adil, maka kahwinlah 1 sahaja. Allah tak kata pun sekiranya, kenapa Allah bagi syarat sekiranya kamu dapat berlaku adil baru boleh kahwin 4. Menunjukkan Islam menggalakkan poligami, tetapi Islam memberikan kebenaran kepada lelaki untuk berkahwin lebih daripada 4 sekiranya yang pertama dapat berlaku adil. Yang kedua, ada setengah-setengah, kalau kita tengok ada setengah-setengah lelaki dia mempunyai daya seksual yang tinggi. Jadi dia tak cukup seorang isteri. Itu sebab Islam berikan kebenaran dia berkahwin dengan isteri kedua. Tapi ingat syaratnya iaitu perlu adil. Sekiranya tidak dapat berlaku adil, jangan cuba-cuba. Sebab apa? Bila tidak dapat berlaku adil, maka dia adalah orang yang pertama sekali masuk ke neraka. Sebab dia melanggar perintah Allah. Sebab ada syarat pertama untuk poligami iaitu berlaku adil. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok hari ini mana lebih ramai
mendapat suami. Cuma bayangkan sekiranya anda adalah termasuk orang yang tak ada peluang dapat suami. Adakah anda sebagai seorang manusia dia ada naluri, ada fitrah kepada keperluan biologis ataupun hubungan seksual? So apa ada dia ada pilihan, dua saja pilihan, iaitu menjadi perempuan simpanan ataupun menjadi pelacur. Kalau dia tak mahu berkahwin menjadi isteri kedua ataupun isteri ketiga. Sedangkan dalam Islam kita ada peluang itu menjadi isteri kedua. Dan bila dia menjadi isteri kedua, maka secara undang-undang dia adalah dilindungi. Apa-apa yang berlaku kepada suami, anak dia mendapat hak yang sama seperti anak daripada isteri pertama. Sedangkan perempuan simpanan bila lahir anak tak dapat satu sen pun secara undang-undang. Jadi bila kita tengok Islam adalah memberikan penyelesaian kepada gejala sosial hari ini. Kemudian kalau kita tengok lagi, bila seorang satu pasangan suami isteri dan tiba-tiba isteri mempunyai masalah kesihatan seperti lumpuh, adil ke tak adil kita suruh suami dia berpuasa sedangkan dia masih muda. Apa penyelesaiannya? Islam benarkan untuk berkahwin dengan isteri yang seterusnya, iaitu isteri kedua, dengan syarat suami perlu mengambil peranan, iaitu bagi syarat, okey saya akan kahwin dengan awak dengan syarat awak jaga saya, awak jaga isteri saya dan awak jaga anak saya. Settle tak masalah? Alhamdulillah settle. Tapi kenapa hari ini masalahnya bila orang kita berkahwin lebih daripada satu, tetapi mereka tidak ikut undang-undang Islam. Mereka kahwin disebabkan nafsu. Bila kahwin dengan isteri kedua, isteri pertama terabai. Anak-anak tak ada sekolah, anak-anak pendidikan anak-anak terbiar. Akhirnya menjadi masalah. So itu dalam masa sama ramai juga orang yang kahwin 2, 3 dan 4 mempunyai keluarga yang harmoni. Tetapi biasanya yang dibawakan dalam surat khabar, dalam televisyen, biasanya yang mempunyai masalah. Sebab apa? Sebab orang kita suka benda-benda yang bermasalah ataupun perkara-perkara buruk. Kita suka benda-benda sensasi. Cuba tengok, kalau musim perayaan, baru juga musim raya kan, biasanya yang dilakukan berapa ramai orang. Okey, pada tahun 2012 1.5 juta orang selamat balik kampung. Betul? Bukan. Apa juga yang dilakukan pada perayaan tahun 2012 ada 150 orang meninggal dunia sebab kena Allah. Kenapa? Sebab kita suka nak tahu benda sensasi. Itu sebab surat khabar dia nak jual surat khabar, dia nak masukkan berita-berita sensasi. Ada perkahwinan campur di mana suami tak layak, tak jaga anak itu, semua nak. Bila letak je, bukan surat pertama, semua orang nak beli. Tak beli? Surat khabar apa yang biasa isu-isu macam ni? Metro ataupun Cosmo. So itu yang masyarakat nak. Itu sebab yang diwawakan contoh yang tidak baik. Kalau kita tengok memang agama lain tak benarkan. Sebetulnya tak ada mana-mana agama yang melarang. Dalam kitab mereka tak larang pun. Tetapi undang-undang mereka melarang. Sampai tak boleh kahwin, contoh macam Kristian, tak boleh kahwin lebih daripada satu. Tapi sebetulnya mereka tak boleh kahwin lebih daripada satu. Cuba survey berapa ramai mereka ada perempuan simpanan. Ramai di kalangan mereka ada perempuan simpanan. Even ada di kalangan masyarakat kita, masyarakat Cina, mereka berkahwin. Ada isteri daripada China tetapi tak berdaftar, still berkahwin lebih daripada satu, tetapi tak berdaftar. Tetapi berita ini tak jadi isu. Sebab apa? Sebab bukan orang Islam yang buat. Sebab apa? Mereka tadi dah fobia kepada Islam. Dan kita pula seolah membiarkan
Daripada 12 isteri Rasulullah, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Daripada 12 isteri Rasulullah, ada berapa orang isteri Rasulullah yang ada beradik? Seorang sahaja, iaitu Aisyah. Sekiranya Rasulullah orang yang buat seks, Rasulullah tak akan kahwin dengan ibu tunggal, di mana ada isteri-isteri Rasulullah yang telah merebus. Sangat lembut, sehingga masa dia dibagi kepada Aisyah, menentang Rasulullah berkahwin yang pertama disebabkan oleh isu kebajikan. Sebab ada isteri-isteri di kalangan sahabat yang gugur dalam peperangan dan mereka tak ada anak, tak ada saudara mara. Rasulullah kahwin supaya Rasulullah boleh jaga orang isteri tersebut. Dan disebabkan untuk menyebarkan Islam. Sebab ada juga Rasulullah berkahwin dengan isteri daripada anak daripada raja bukan Islam. Tujuannya itu menyebarkan Islam dan menghalang berlakunya peperangan. Rasulullah berkahwin. Jadi kalau kita tengok dari isu-isu ini, kita boleh jawab sebetulnya Rasulullah berkahwin lebih kepada kebajikan, bukan disebabkan nafsu. Rasa-rasa terjawab tak soalan tersebut? Okey. Ada tak apa-apa soalan lain? Ada mana ada? Siapa-siapa ada soalan lagi yang pernah ditanya oleh kawan kita masa sekolah rendah dulu, ataupun masa kita masa universiti dulu? Oh, kawan saya pernah tanya soalan ini. Saya tak dapat nak jawab. Cuma satu perkara yang kita perlu ingat, bila ditanya soalan oleh kawan-kawan kita bukan Islam, sekiranya kita tak dapat jawab, jangan kita goreng. Kita beritahu dia kita tak dapat jawab. Lepas tu kita cakap sebenarnya soalan awak sangat-sangat bagus. Terima kasih sebab awak telah tanya kepada saya sehingga saya belajar agama saya sendiri. Apa perasaan dari kita cakap macam tu? Dia akan happy, dia merasa rupanya aku tahu banyak tentang Islam. Dia akan merasa happy. Dan kita cakap saya akan cuba dapatkan jawapan, dan lain kali kita jumpa saya akan menjawab. InsyaAllah. Kalau disebabkan akhlak kita, mungkin dia akan berminat kepada Islam. Biasanya orang-orang yang bertanya soalan-soalan macam ni kepada kita bukan menguji kita sebenarnya. Percaya saya kata mereka ada terdetik di dalam hati untuk mengetahui tentang Islam. Bila ada niat nak mengetahui, maknanya dia ada minat. Cuma dia nak, macam saya kata tadi, dia nak buang dulu apa-apa yang selama ini dia dengar, dia tengok dalam surat khabar, dia baca dalam surat khabar, tengok dalam TV, dia nak buang. Dia tengok masyarakat yang dia dekat kampung dia. Sebab saya pernah tanya, dia kata kenapa dia tak mak-mak dia tak suka kepada Islam. Sebab dia kata yang curi buah mangga dekat kampung saya adalah orang Melayu. Yang rokok